yang akan datang. Kita endorse, yang penting kita tengok logo itu. Yang paling penting kita meletakkan yang berhormat Presiden kita sebagai Ketua Menteri Sabah. Bolehkah? Itu saja. Yang penting bukan calon-calon dia. Calon-calon dia adalah antara yang terbaik dipilih oleh parti. Dan menang calon dia ini, dapatlah ketua kita jadi ketua menteri. Datuk Aziz cakap semalam, kamu mau jadi pembangkang, nggak mau jadi kerajaan? Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan saya ajak, marilah kita sama-sama membantu parti. Tiada cara lain untuk kita jadi kerajaan, melainkan kita kena bersatu. Janganlah kita berbalah di dalam parti, jangan kerana ingin jadikan calon, kita sabotage calon kita. Kita semua ini penat ini, berjuang. Jangan disebabkan kemahuan pribadi itu, kita punya perjuangan yang lain-lain ini pun tergadai. Jadi satu permintaan saya ini jarang minta sama Datuk Seri ini. Satu saya permintaan saya. Nah, bukan mau jadi calon, saya sudah limpas itu. Untuk jadi calon sudah lalu sudah, saya tidak mau sudah. Cuma saya pilih satu saja, saya minta. Datuk Seri besok pilih calon, Datuk Daryl, pilihlah pemimpin yang boleh menyatukan orang-orang. Jangan kita pilih pemimpin yang hanya tahu memecahkan. Sebab dioranglah yang akan bawa Sabah ke depan. Nah, jadi itu saja, saya tidak mau panjang lebar, kita mau dengar amanat daripada Presiden. Terima kasih Tawau, terima kasih Kalabakan, terima kasih Sempurna, terima kasih Lahad Datuk. Itu bahagian-bahagian yang berdekatan. Dan kepada bahagian-bahagian yang jauh, terima kasih kerana datang, dan inilah perjuangan kita sejak dari awal. Dan kita berdoa agar perjuangan kita ini berjaya di masa depan. Kina Batangan pun tidak lupa juga. Oke? Bolehkah? Selamatkan. 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 Sekian dan terima kasih. Ribuan terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Datuk Setiausaha Agong Parti Warisan, ya, yang berbahagia Datuk Loreto Sipin Padua JR, di atas ucapan alu-aluan beliau itu tadi. Ya, jadi kita harap pesanan daripada beliau, Datuk SUA kita juga dapat disemat di dalam pikiran dan hati semua perwakilan yang hadir pada Perhimpunan Agung tahunan pada kali ini. Masih ada lagi yang punya pantun. Mandi pagi pergi ke sumur, tersesat jalan tidak bertanya. Pejuang sejati jangan berundur, kerana setia mahal harganya. Aluan sudah didengar tadi. Semangat terpahat jalinan bersemi. Mendengar amanat Presiden Parti, sekali berucap terus merasmi. Sabah, selamatkan. Dengan ini, majlis dengan segala hormatnya ingin menjemput Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal, Presiden Parti Warisan, untuk menyampaikan ucapan dasar sekaligus merasmikan Perhimpunan Agung Tahunan Parti Warisan kali ke-7 bagi sesi tahun 2023-2024. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah. Kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas izin limpah kurnianya dapat kita bersama-sama dalam himpunan Mesyuarat Agung tahunan Parti Warisan tahun 2023-2024 yang kita anjurkan di Tawau. Saya ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas izin limpah kurnianya, dipanjangkan usia, diberi kesihatan untuk membolehkan semua pejuang-pejuang Parti Warisan dan pejuang-pejuang orang Sabah dan negeri Sabah berada di tempat ini. Yang dikasihi rakan saya yang berhormat Datuk Daryl Laiking, Timbalan Presiden Parti Warisan. Yang dikasihi Setiausaha Agung Datuk Lorito Siambun. Terence Siambun, dia Lorito Padua. Naib-naib Presiden, Ketua-Ketua Sayap, Ahli Majlis Tertinggi, Sidang Perwakilan, Ketua-Ketua Cawangan, pemerhati, dep-dep jemputan yang hadir pada hari ini. Terima kasih banyak hadir daripada jauh dan dekat, sama ada daripada Pulau Banggi maupun kepulauan yang berada di Buluran maupun yang berada nun jauh di Long Pasir. Semangat yang kental bukan hanya dalam pemikiran mereka, dalam jiwa mereka, untuk ingin merealisasikan rakyat Sabah dibela. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua ahli-ahli Parti Warisan di semua peringkat. Sama ada di peringkat cawangan, sama ada di peringkat sayap-sayapnya, sama ada di peringkat bahagian-bahagian. Tahniah atas keupayaan membolehkan kita menganjurkan Mesyuarat Agung tahunan pada tahun ini. Mana mungkin ia dapat dijayakan tanpa adanya usaha nun jauh di Long Pasir, di Banggi, di merata tempat di seluruh pelosok negeri Sabah, sehingga membolehkan kita menjayakan Mesyuarat Agung pada hari ini. Walaupun berbagai rintangan yang ada, walaupun berbagai cabaran yang ada, namun hari ini kita dapat melihat, kita paparkan bukan hanya di Sabah, bukan hanya di peringkat nasional, bahkan juga di peringkat yang lain, untuk memastikan bahawa we are here to take over the government of Sabah dalam pilihan raya pada kali ini. To save the Sabah people. To save them. Bukan hanya menyelamatkan umat rakyat Malaysia yang berada di Sabah, bahkan juga untuk memastikan supaya hak orang-orang Sabah ini akan dapat kita pertahankan selagi ada nyawa kita. Saya sedar berbagai rintangan. Wahimas malam saya sempat minum sedikit di Pekan Tawau. Ada yang datang, Datuk Seri, kami tidak ada bilik tempat tinggal. Itu tidak punya bilik, namun tidak punya keuangan. Namun semangat mereka kental sampai ke Tawau ini. Kita tidak menggunakan keuangan kerajaan untuk rakyat.
Warisan sanggup berkorban untuk bangkitkan semangat rakyat di sini. Ini yang menguatkan iltizam kita. Walaupun berbagai rintangan yang kita lalui, seperti disebutkan oleh Setiausaha Agung tadi, sudah pun kita bayar lebih daripada 15.000 mereka yang menetapkan tarikh malam semalam sampai hari ini untuk mesyuarat agung Kompleks Sokan Tawau, dan kita ada surat dia. Namun kita dapat melihat bila kita berhubung mereka batalkan kerana ada sokan jabatan tanah dan ukur di Tawau. Ini membuktikan bahwa akan ada rentangan dalam kehidupan kita untuk berjuang. Namun demikian saya berharap insan manusia di Sabah ini kental jiwa dia. Walaupun berbagai rintangan, halangan yang diletakkan kepada kita. Saya masih ingat masa kita kerajaan tidak ada siapa yang boleh menghalang. Rakyat tidak kira sama ada pembangkang, sama ada pemerintah boleh gunakan dewan-dewan masyarakat, apatah lagi kompleks-kompleks untuk kepentingan rakyat yang ada. Asalkan mereka bayar yuran dia. Hari ini keadaan dia berbeda. Just is not there. Keadilan untuk umat yang ada. Ini bukan kompleks GRS. Ini kompleks kerajaan rakyat Sabah punya. Hadirin yang dihormati sekalian, kalau kita mengimbau sejarah, mana mungkin Malaysia dapat dibentuk tanpa adanya Sabah, ketika itu North Borneo, tanpa adanya Sarawak, tanpa adanya Singapura. Bagaimana permuakatan pimpinan-pimpinan kita? Tidak mengira Lautan Cina Selatan dipisah kita dengan kaumnya, dengan bangsanya, dengan agamanya. Namun, oleh kerana kita di peringkat Sabah melalui berbagai rintangan, dijajah oleh British, dijajah oleh Jepun, dijajah balik oleh British. Kita menuntut hak kita daripada pihak British. Pejuang-pejuang kita berbekalkan semangat Allahyarham Tun Mustafa, mudah-mudahan masuk syurga. Anak dia ada di sini. Haja Julpa Tun Mustafa, berdiri Haja. Ini anak Tun Mustafa, Haja Julpa. Mamanya orang Cina dari Sendakan. Kenal mereka. Anaknya si Kamarudin tidak dapat. Saya berhubung. Kena dia sakit. Ada di sini. Bergabung Tun Mustafa dengan Tun Puat Stephen. Anak Tun Puat Stephen di sini. Fauzia. Berdiri Fauzia. Naib Ketua Bahagian Kudat. Naib Ketua Bahagian Parti Warisan Kudat. Semua keluarga Allahyarham Tun Mustafa sama ada Farida berhubung dengan saya. Mereka juga berminat, insya-Allah akan memberi sokongan kepada Parti Warisan. Hari ini bersama kita juga permuafakatan Tun Mustafa Tun Puat dengan JS Sundang. Cucu JS Sundang ada di sini. Alfian Korok, anak kepada Tun Adnan Korok, bekas TYT Sabah. Pacinya Tan Sri Supian Korok, nenek dia Aisyah Gunsanat, kakak kepada JS Sundang. Kita berpakat, Tun Mustafa punya keturunan, Tun Puat punya keturunan, JS Sundang punya keturunan yang telah membakar obor sehingga kita di Sabah dapat membentuk yang dinamakan negara Malaysia.
Mana mungkin Malaysia hari ini lahir tanpa adanya pejuang-pejuang kita. Berbekalkan bukan ada duit mereka. Tidak ada jet mereka. Tidak ada kapal mereka. Namun mereka sanggup berada di London. Berunding. Bukan hanya dengan tanah Melayu Semenanjung waktu itu. Almarhum Tunku Abdul Rahman. Darahnya Tunku Abdul Rahman ada kepada istri saya, Haja Suryani Suib ini. Dari Kedah. Saya sedar dan tahu, bukan mudah dalam perjuangan. Ayahanda kita, Allahyarham Tun Mustapa, bergabung, membentuk Malaysia. Bila kita bentuk Malaysia, tidak ada satu parti dari Semenanjung, dari Singapura, dari Sarawak berada di bumi Sabah ini. Tidak ada parti. Yang ada parti ASNO. Yang ada parti ANKO, yang APKO waktu itu. Yang ada parti SCA, Bang Tik Chung, Sabah Chinese Association yang ada. Bergabung pimpinan-pimpinan ini, sehingga membentuk kerajaan di peringkat negeri Sabah. Bukan mudah yang telah dilalui oleh pimpinan-pimpinan kita. Berpakat pimpinan-pimpinan kita ketika itu, tidak oleh kena ingin menjadi orang jutawan. Bukan ingin menjadi pimpinan. Apatah lagi bukan gila mau jadi calon. Tapi mau memerdekakan Sabah dari belenggu pihak British itu. Namun dalam sejarah dia, hampir 9-10 tahun, saya masih kecil waktu itu. Allahyarham Tun Mustapa memerintah. Pergolakan demi pergolakan yang berlaku. Mana mungkin pada hari ini Malaysia mempunyai hak tentang South China Sea, Continental Shelf, kalau Sabah, Sarawak tidak masuk membentuk Malaysia itu. Tanah Semenanjung tidak ada hak. Mereka hanya straight on Melaka. Tapi bila sudah terbentuk Malaysia, maka Continental Shelf yang ada, kekayaan yang berada di benua South China Sea, datangnya daripada Sabah dan juga Sarawak ini. Saya sedar dan tahu rintangan yang dilalui oleh Allahyarham Tun Mustapa. Saya masih ingat, saya masih kecil, sekolah di Sabah College waktu itu. Bila berlaku berbagai rintangan, keadaan di antara perbalahan, perpecahan umat di bumi Sabah ialah untuk semata-mata waktu itu pada tahun awal 70-an, bila mana kerajaan persekutuan ingin mengambil hak minyak dan gas di bumi Sabah ini. Tun Mustapa tidak ingin berunding dengan kerajaan persekutuan. Namun mereka berusaha untuk menjatuhkan Allahyarham Tun Mustapa. Mainkan video dia. Akta 1974 ni, kalau yang Muhammad boleh berikan. Saya cerita sikit. Sebenarnya bermula dengan saya menemui arwah Tun Razak kerana nak kepada kawasan minyak supaya saya dapat usahakan cari gali minyak untuk tabung UMNO. Masa itu saya bendahari UMNO. Jadi ini cadangan datang daripada kawan saya yang kata daripada minta derma sana sini ataupun beli stocks and shares untuk dapat untung sikit-sikit, bantukan tabung UMNO untuk aktiviti UMNO. Baiklah kita dapat kawasan minyak. Jadi saya minta Tun Razak beri kebenaran lah. Saya ambil kawasan yang sudah diserah balik oleh
syarikat Shell supaya saya boleh cari gali minyak untuk dapat duit bagi tabung UMNO. Minyak milik kita. Negeri-negeri tak boleh kata ini aku punya. Jadi saya duk kira, jadi tak patut ada timbul cadangan bahawasanya ini kawasan ini minyak ini kita punya negeri, negeri ini punya dan sebagainya lah. Tak patut pertikaian tak patut timbul. Tapi timbul juga kerana nak jadikan helah politik. Tapi sebenarnya kita tubuh Petronas pun atas cadangan ramai aku. Jadi ramai yang cadang. Kita tubuh Petronas. Dan dia yang cadang 5% juga. Kita kira berapa yang dapat, kita bagi you cash sebanyak 5% daripada pendapatan kita. Tapi itu bukan royalty. Bukan dikategorikan sebagai royalty. Kita bagi 5% ke you. 5% pusat, 5% ke you. Yang lebih Petronas simpan untuk cari gali, untuk melabur di negara-negara lain supaya menjamin Petronas ada minyak dan sebagainya. Dia setuju. Ramai yang cadang. Jadi apa benda yang timbul dengan Sarawak saya tak tahu. Ini semuanya datang daripada dia kerana dia sudah berunding dengan dia punya kabinet di peringkat Sarawak. Dah dipersetujui. Ya. Sebelum dia cadang tu kepada saya. Saya tanya dia, saya kata you dapat persetujuan daripada orang you ke? Dia kata ya, Sarawak dah setuju. Cuma Sabah tak setuju. Sabah, saya pergi ke Sabah. Tun kawan baik saya, arwah Tun Mustafa, suruh saya ni masuk dalam kapal terbang balik ke Kuala Lumpur. saya tak nak runding soal minyak dengan you, dia kata. Ini Sarawak punya, Sabah punya. Kerana Mustafa marah kat Tun Razak. Itulah yang kita tubuhkan berjaya, parti berjaya. Jatuh kata Mustafa kerana nak sayang minyak ni. Saya dan beberapa orang lah tubuhkan parti berjaya, pujuk Donald Stephen jadi ketua, jadi presiden, lawan Tun Mustafa, kita menang, kita sign agreement. Kalau kita mengimbau sejarah dia, bagaimana permulaan perpecahan umat di Sabah ini. Oleh kerana nafsu, oleh kerana inginkan kekayaan, oleh kerana inginkan pangkat, oleh kita berlandaskan hanya kadang-kadang itu kaum dan agama. The use of religion and race is very divisive. Kita sayang agama kita. Kita sayang bangsa kita. Ada satu video bukan ini. Videonya jelas. Tunku Zali menyebut kita wujudkan berjaya tumbangkan UMNO dan gabungan parti dia kena berunding 5%. Tun Mustafa tidak mahu. Mempertahankan hak. Mana mungkin daripada tahun 1974 bila PDA, Petroleum Development Act, Akta Minyak yang ada tahun 1974, semua hak minyak di negara Malaysia menjadi hak Petronas. Waktu itu kita berkongsi masa British. Diserahkan oleh pihak British. Oleh Queen Elizabeth yang ada. Saya baca apa yang disebut oleh Queen Elizabeth. Akta ini statutory instrument 1954 not Borneo. This order may be cited as the not Borneo alterations of boundary order in Councils 1954. The boundaries of the colony of the North Borneo are hereby extended to include the area of continental shelf being the seabed and the subsoil which lie beneath the high sea contiguous to the territorial water of North Borneo. Queen Elizabeth telah memberi kuasa waktu itu pada tahun 1954. Setiap planta banua yang ada di bumi Sabah ini, berhampiran dengan China, berhampiran dengan Filipina, ianya merupakan di bawah naungan North Borneo
yang hari ini Sabah. Bila kita bentuk Malaysia, ianya terus diperkenalkan Akta 1974, Petroleum Development Act. Oleh kenapa? Diluluskan tahun 1976. Perjanjian 5% diberikan kepada Bumi Sabah sebagai dividen. 95% diberikan kepada Petronas. Sehingga hari ini keadaan itu tidak berubah. Hanya bila warisan memerintah, kita perkenalkan sales tax 5%. Yang hari ini GRS dapat duit hasil lebih daripada 1 bilion ringgit setiap tahun. Sales tax Petronas itu bukan GRS punya kerja itu. Warisan. Bukan kita tidak boleh berkongsi kekayaan yang ada. Cuma kita perlu pastikan supaya kekayaan yang ada dinikmati oleh umat di negara ini, termasuk umat di Bumi Sabah. We demand for justice, so that the Sabahan people will not be denied what is due for them. Bukan kita membantah sekerasnya. We love the country, but let be fair and just on how we build this nation as a Malaysian. Hadirin yang dihormati sekalian, bila saya melihat UMNO ditumbangkan, wujud berjaya, 5% saja kita miliki. Tidak cukup itu, Labuan pun kita serahkan kepada Kerajaan Persekutuan. Bangkit semangat rakyat Sabah, bergabung tenaga, UMNO dan PBS, tidak mengira bangsanya, tidak mengira agamanya, menumbangkan berjaya ketika itu pada tahun 1985. Saya turut kempen dengan rakan saya Marcos Titun. Mana Marcos Titun? Masuk ke kampung-kampung, bantu PBS dan UMNO tumbang berjaya. Tapi malangnya, bila sudah tumbang berjaya, gabungan PBS dan UMNO tidak dapat direalisasikan. Waktu itu kena bimbang pasal agama dan bangsa. PBS cukup jumlah dia. UMNO telefon sampai jam berapa? 12 malam tidak dapat. Lepas itu ada pula campur tangan dari Kuala Lumpur. Tun Mustafa suruh angkat sumpah jam 1 pagi. Saya berada di rumah Tun Mustafa waktu itu di Tanjung Aru. Dia keluar daripada kereta bawa kot dia. Dia cakap ini kerja gila. Mana boleh angkat sumpah pasal kita tidak cukup jumlah. Masuk pergi mahkamah. Kala UMNO, PBS memerintah. Mulalah ketara kelihatan perbelahan kaum dan agama daripada semenjak kita mencapai kemerdekaan. Oleh kerana perbelahan kaum dan agama, kita tidak tahu hak kita habis ke mana sudahnya. Anak kita menderita sekolahnya ke mana? Kesehatannya ke mana? Dan hari ini, bayangkan pentingnya kepada umat di negeri Sabah bangkit dalam pilihan raya ini. Bukan oleh kerana bangsanya, bukan oleh kerana agamanya. Kita wujudkan parti warisan atas landasan berbagai kaum, bukan satu kaum. Majlis tertinggi parti warisannya. Naib Timbalan Presiden, KDM, Daerah Laiking. Setiausaha Agung, mamanya orang dusun dari Keningau. Bendahari orang Brunei. Anak buah Datuk Kasim, Datuk Yasin Azhar. Ketua Penerangan Aziz.
Naib Presiden Dr. Daud orang Brunei. Naib Presiden Jun Wong orang Cina. Naib Presiden Terence Siam pun orang KDN. Ketua Pemuda Dusun Cina Terence Au. Ketua Wanita Nur Faiza Adik Malik Chua. Orang Sungai campur Cina. Munira Dusun Bajau Kota Belud. Majelis tertinggi yang ada. Semuanya majoriti orang KDM, bukan Bajau ini. Timudi dari Pensiangan, dari Tulit, si Zinin dari Kota Merudu, Jo Boysen dari Pinampang, si Haji Ahmad dari Papar, Nur Faiza Kinabatangan, Charles orang Kedamaian, orang Bugis ada, Syarifuddin, orang Bugis ada, di Mamung, orang Bajau, Kota Bulut, si Taib, semuanya. Kalau saya sebut-sebut satu persatu, orang Tidung pun ada, mana dia? YB Aruna, semua campur. Pasal apa kita wujudkan warisan? Kita nakkan supaya satukan umat Sabah, tidak kira bangsa, tidak kira agamanya. Selagi umat tidak berpadu bersatu, jangan cakap pati tempatan. Bayangkan, hari ini keadaan dia berubah. Berjaya kita tumbangkan. Lepas itu, PBS perintah 10 tahun. Apa jadi dengan PBS? Berpecah. Joseph Kurup tubuhkan PBRS. The late Makoding, Akar. Tan Sri Dompok, APKO. Yong Tekli, SAPP. Lepas itu, Jepri Kitingan pun masuk. Sampai ke akar. Macam-macam parti. Berpecah. Tapi semuanya rakyat Sabah. Hari ini mau bergabung. Siapa mau bergabung? PBS, Star, APKO, PBRS. Ini orang KDM. Bukan orang Bajau. Kenapa tidak wujud satu rumah yang membolehkan orang KDM dapat bersatu, tapi berpecah-pecah parti dia? Kenapa dipecah? Kenapa berpecah? Pasal itu mengikut bukan hanya kaumnya, agamanya, nafsunya itu. Mau jadi menteri, mau jadi ketua menteri, mau projek. Kemana kita nak bawa umat di Sabah ini? Adakah kita nak bawa supaya berlandaskan nafsu kita mau jadi menteri? Mau jadi YB? Mau jadi jutawan? Dalam keadaan perbelahan, perpecahan berbagai kaum di bumi Sabah semenjak kita mencapai kemerdekaan. Hari ini keadaan kita cukup jauh daib berbanding dengan negeri-negeri lain. Hadirin yang dihormati sekalian, saya bimbang dalam perjuangan ini walaupun banyak rintangan. Saya dah nyatakan pada rakan-rakan saya yang di atas ini, majelis tertinggi tidak kira pangkat mereka. Kali ini kita nak ambil kuasa. Kita tidak mau ambil hati siapa mau jadi calon. Kuasanya bukan untuk warisan. Kuasanya bukan untuk saya.
kuasa yang kita perlukan supaya kita selamatkan Sabah, bantu umat rakyat di Sabah ini. Mengapa kita harus berbala-bala? Ada PBS, ada PBRS, ada APKO, ada SPP, ada lagi parti mau dihidupkan, ASNO pula. Sampai kemana kita mau bawa Sabah ini? Lepas itu, berlaungkan parti tampakan. Tapi lepas itu setuju pula dengan Kuala Lumpur. 40% tinggal. Umat di Sabah kena sedar dan insaf. Bangkit. Kita sedar bahwa kita hanya 25 MP saja. Sarawak hanya 31 MP saja. Suka tidak suka, kita kena kerjasama dengan parti majority di Semenanjung. Pasal mereka mempunyai 166 member of parliament yang ada. Hari ini kita sokong kerajaan yang ada pada hari ini. Pasal mencukupi untuk memerintah. Tapi hari ini kita di Sabah menjadi pembangkang di bumi Sabah. Pasal apa? Pasal kita mau membela rakyat kita. Apa tuan-tuan tidak nampak? Apa tuan-tuan tidak merasa? Adakah hari ini Sabah jauh lebih baik di bawah naungan GRS ini? 4 tahun GRS memerintah. 4 tahun PBRS memerintah. Bagaimana keadaan kita di Sabah ini? Sabah maju jaya. Atas naungan Sabah kononnya maju jaya. Slogan semata-mata. Adakah mereka sedar di Tawau ini air pun tidak ada? Adakah mereka sedar di Tawau ini airnya bukan hanya cukup disandakan itu sampai masin airnya itu. Hari ini kampung-kampung yang ada dalam keadaan kegelapan. Bukan hanya di kampung, termasuk di bandar di Kota Kinabalu. Di Pinampang ada ketika padam elektrik 6 jam. Jangan cerita padam di kampung di Pinampang, Donggongon. Hospital Queen Elizabeth pun tidak ada elektrik. Jangan cerita tidak ada elektrik di hospital Queen Elizabeth. Lapangan terbang Kota Kinabalu, namanya antarabangsa, juga dalam keadaan gelap. Apakah kita tidak nampak? Apakah kita tidak rasa? Anak kita pergi sekolah still daib. Guru tidak mencukupi. Kita masuk hospital, bukan hanya obatnya tidak cukup. Pakar doktor yang ada. Saya bersuara di parlimen. Saya bising, pakar jantung yang ada. Cuma 1. Saya suara di parlimen, tambah 2. 3 yang ada. Pakar yang boleh operate. Ada pakar lain-lain. Spesialis. 3 yang ada. Jumlah pakar-pakar doktor ini. Nisbah dia. 1 dokter 900. Bayangkan kalau pakai jantung itu. Hanya 3 orang, 4 orang penduduk Sabah hampir 4 juta. 1 dokter jaga 1 juta orang dia. Pengsan dokter itu. Ada swasta Gleneagle. Ada GMC. Siapa punya? Tapi harganya mahal. Adakah orang kampung mampu untuk bawa? Kalau ada sakit di Sibatik, kena bawa pergi Tawau. Di Tawau pun susah. Kena bawa pergi ke Kinabalu.
8 jam berjalan naik darat. Jalan Kelabakan pun berlubang-lubang. Jalan Sendakan Kinabatangan lagi rosak. 4 tahun mereka perintah. Dalam setiap belanjawan yang ada, beratus juta duit dibentangkan. Baru-baru ini 6 juta lebih, 6 bilion lebih dibentangkan. Saya bahas di Dewan Undangan Negeri. Bila saya dapati, apa yang mereka jawab? Saya tanya Menteri Keuangan Masih Manjun, kenapa peruntukan pembangunan di Kementerian Keuangan hanya 5 juta? Tapi perbelanjaan berbagai 3 bilion. Kemana itu? Itu yang saya katakan, peruntukan ini pilihan raya budget election yang ada. Hari ini tidak masuk kamu punya rumah-rumah. Bila bubar dewan, dorong datang itu, ketuk pintu sampai jam 1 pasal ada duit. Duit itulah yang mereka gunai. Hadirin yang dirahmati sekalian, saya berharap usaha untuk membela rakyat di bumi Sabah ini, keutamaan dia rakyat Sabah. Bukan tidak penting parti warisan. Bukan saya tidak penting. Tapi kita kena sedar dan insaf bahwa lama mana semenjak kita merdeka ini, keadaan kedaipan anak-anak kita di luar bandar, termasuk sekolahnya, termasuk kesehatannya, jauh ketinggalan yang ada. Pasal itu bila kita perintah di bumi Sabah, kita wujudkan Kementerian Pelajaran, kita wujudkan Kementerian Kesehatan. Pasal kita sedar dan tahu tidak ada gunanya rakyat Malaysia di Sabah ada ilmunya, tapi kalau sakit badannya, tubuh badannya. Pakar apa pun yang ada, PhD dalam bidang apa, chemical ke, engineering ke, ya, tidak ada guna dia kalau tubuh badannya tidak sehat. Dan ini yang kita nakkan. Pasal apa? Kita perlu imbanginya. Kemudahan yang ada untuk bolehkan supaya disampaikan ke bumi Sabah. Saya ingin sebut sikit. Saya bangkit di parlimen. Bila saya bangkit di parlimen, saya tanya dengan kerajaan di persekutuan. Berapa jumlah yang diperuntukkan ke bumi Sabah? RP3, Rancangan Malaysia Ketik, RP4, untuk jawapan yang diberikan kepada saya, ini hansatnya. Yang menjawab soalan saya, berapa jumlah projek pembangunan persekutuan dan kosnya untuk Sabah dan Sarawak. Dari jumlah tersebut, berapa yang dilaksanakan oleh agensi-agensi kerajaan negeri Sabah? Ini jawapan. Siapa yang menjawab? Yang berhormat Dr. Zaleha binti Mustafa, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Peruntukan yang diberikan bagi negeri Sabah RP3 2023. JKR Sabah melaksanakan 128 projek dengan peruntukan sejumlah 235 juta lebih. Dan perbelanjaannya 2003 hanya 20 juta. Jumlah perbelanjaan 8,6% saja. Itu 2003. JPS, Jabatan Negeri Sabah, melaksanakan 2 projek dan peruntukan yang diberikan 2,4 juta. 2013-2023 pencapaiannya sifar. Tidak ada satu projek yang dilaksanakan oleh GRS kerajaan. RP4 2004 2024 JKR Sabah merancang 181 projek dengan peruntukan 300 juta
dan perbelanjaan setakat ini 2024. Ini jawapan si Masidi, jawapan Zaleha kepada saya. Ya. Daripada peruntukan yang diberikan, ya, hanya sejumlah dari 300 juta, hanya 25 juta saja dilaksanakan. 7.6%. Apa arti dia ini? Projek tidak berupaya dilaksanakan daripada tahun 23 sampai 24. Saya bertanya dengan Menteri Keuangan si Masidi. Berapa jumlah duit Sabah Development Bank yang disebutkan non-performing loan? Berpuluh tahun. Hampir 5-8 bilion duit Sabah Development Bank. Di mana dipakai? Di Kuala Lumpur, di Selangor, di Johor. 8 bilion duit kita. Untuk apa digunakan di Kuala Lumpur? Pembangunan hartanah. Kuala Lumpur bagi duit tidak dapat dijayakan. Kita punya duit di Sabah, kita belanja di negeri lain. Apa punya kerajaan ini? Kita bukan salahkan sebulatnya kerajaan persekutuan. Sudah dibagi duit, kamu tidak buat. Kamu punya duit, kamu belanjakan tempat lain. Where do we go wrong? Saya tanya di Dewan Dagangan Negeri. Kayu balak yang ada di Sabah diluluskan daripada tahun 96, 97 sampai sekarang. Beratus ribu ekar tanah. Syarikat-syarikat yang dimiliki di Tawau ini hampir lebih daripada 100 ribu, 200 ribu hektar tanah yang ada. Ada FMU, Forest Management Unit, kononnya tanam kayu. Tapi bila siasat bukan kayu yang ditanam, kelapa sawit yang ditanam. Berapa hasil? Dari tahun 96, 97 sampai hari ini yang dapat daripada syarikat. Si Albert Lim. 35 juta saja. Bayangkan. Kemana hasil Sabah? Kita punya kayu, kita punya minyak, kita punya duit. Tapi kita komplain bahwa Kuala Lumpur yang salah. Sebenarnya itu yang disebutkan. A clever man. Ya. Perbaiki diri dia dengan melihat bagaimana kepincangan orang lain. A wiser man. Learn from not only other people mistake, but learn from your own mistake. Belajar dari diri kita. Bagaimana untuk pastikan pasal itu kita tubuhkan parti warisan Sabah untuk membangkit bela rakyat Sabah. Bukan bela saya, bukan bela majelis tinggi, bukan bela ketua bagian. Rakyat kita menderita di Sabah ini. Harga barang pun tinggi. Kerja tidak ada. 250 ribu anak-anak Sabah cari kerja di Kuala Lumpur. Kita punya minyak kelapa sawit. Saya pergi Shah Alam. Saya tanya, kilang minyak masak. Dari mana kamu dapat minyak? Dari Sabah. Kita punya minyak masak, Pak. Minyak masak. Apa ini minyak palm oil? Dia proses itu, anak kita, dari mana kau? Dari Tawau. Bekerja di kilang. Pasal itu bila warisan perintah, kita wujudkan 3 tempat dahulu. 1 di Tawau, standard, gold, disendakan standard, di Keningau, Onsoy. Yang ada cuma di Tawau saja. Tapi di Keningau, Onsoy tidak jadi. Disendakan pun tidak ada. Jadi ini yang kita lihat. Keadaan yang kita jelasnya
The failure of the government, the failure of the leadership. Kepincangan yang berlaku ini bukan oleh kenapa. Kepincangan yang berlaku di Sabah ialah kena perpecahan rakyat Sabah di bumi Sabah ini. Berpecah pasal apa? Kita berpecah pasal kaum. Kita berpecah pasal agama. Oh, don't think of them, dia Muslim. Don't think of them, dia Bajau. Don't think of them, dia Don't think of them, don't tidur. Kaum kita berpecah. Pasal itu kita wujudkan warisan parti berbagai bangsa. Gone are the days kita kena belajar. Depan mata kita, orang KDM berpecah. PBS, STAR, PBRS, APCO. KDM lagi ada. Kemana rakyat yang kita bawa? Kamu pernah pergi Long Pasir? Kamu pernah pergi Tambunan? Pernah pergi Nabawan? Air kemana? Elektrik kemana? Pulau-pulau yang ada di Bangi. Tidak ada bekalan air, sekolah-sekolah lebih daripada 10 sekolah yang tidak ada air. Kalau saya sebut satu-satu ada senarai dia. Ini sekolah. Saya bangkit di parlimen. Kerajaan belanja persekutuan untuk baik tandas. Beratus juta. Tandas ada, tidak ada airnya. Apa kita mau tandas kalau tidak ada airnya? Yang ada. Peruntukan diberikan untuk pendidikan dalam belanjawan tahun ini. Lebih daripada 56 bilion. Kesihatan. Lebih daripada 40 bilion budget for health dalam belanjawan kali ini. Kenapa tidak diselaraskan dengan kerajaan persekutuan? Spend the money to the place where the people need it. Gunakan duit negara ini untuk disalurkan kepada umat yang amat memerlukan diet dengan berbagai kemudahan yang ada. Belanjawan negeri 3 bilion. Kenapa tidak atasi masalah air? Bila saya tanya, berapa belanja Maju Jaya? Badan dia. Ada Sabah Bumi Jaya, apa ini, what do you call it? SMJ sekretariat dia. Kedua-dua urus dia dengan satu pejabatan yang ada dalam belanjawan saya semak. Mereka belanja sampai 5 juta duit yang ada. Saya bagi tahu. Kenapa SMJ Energy membayar utang SIP, Sabah International Petroleum. Jumlah utang dia 1,2 bilion. Utang dia pinjam daripada SDB. SDB syarikat milik kerajaan Sabah. SIP syarikat milik kerajaan, milik SDB Bank, anak dia. Berpuluh tahun tidak bayar utang kepada SDB, kena SIP dibeli oleh kerajaan dahulu. Syarikat yang berdaftar di bursa saham, lepas itu rugi, dibeli oleh kerajaan waktu Musa Aman 300 juta. Lepas itu beli lagi kapal, 800 juta harga dia, itu yang utangnya sampai 1,2 bilion. Hari ini kita dengar, saya tanya mereka, jumlah utang SDB telah dibayar. SIP. Siapa yang bayar? Kerajaan negeri Sabah yang bayar. Kerajaan negeri Sabah pinjam duit. Sukup yang dipinjam 900 juta. Digunakan duit itu sebagiannya bayar SIP. Saya maklumkan bila persoalan itu timbul, Datuk Masidi cakap, no, the interest is very low. Kita pinjam duit daripada bank swasta, diturunkannya harganya, nilai interestnya
pinjamannya lebih kurang 4% ataupun rendah daripada itu. Jadi dia bilang diturunkan kadar pinjaman. Siapa yang menurunkan kadar pinjaman? Bank swasta. Tapi dia lupa SIP, anak syarikat, SDB, tidak bayar kepada bapa dia, SDB Bank, sudah lebih 15 tahun. Interest pun berapa? Bayangkan, kalau anak pinjam duit sama bapa, interestnya 5%, 7%, tapi Pak, aku tidak boleh bayar hari ini. Pasal apa? Tidak lagi gajiku. Ditunda sampai lebih 15 tahun tidak bayar. Tapi hari ini kalau SIP, kerajaan negeri yang sudah ada bond pinjam daripada Maybank, mereka akan bayar. Kalau tidak bayar, macam pinjam duit dari Alung itu, ketuk pintu itu. Kemana kita baik mengurus pentadbiran keuangan negeri Sabah ini? Masa kita ambil warisan, bayar utang barisan nasional yang disediakan oleh Musa Aman pinjam duit 1 bilion 500 juta dipakainya di Johor beli hartanah. Saya semak betul-betul. Lepas itu kita terpaksa bayar duit 1 bilion. Sudahlah kita kena COVID, utang 1 bilion. Lepas itu bersatu pula kacau kita di Sabah. Tun Mahathir janji saya jangan kacau, kacau masuk bersatu. Lepas itu melompat YB, siapa dia? PKR, siapa dia? Si William. PKR, siapa dia? Kenny Chua. DAP, siapa dia? Si Rodney. 3 rakan kita melompat. Kalau 3-3 tidak melompat, masih lagi warisan jadi kerajaan. Kemana kita mau pergi? Pasal itu, dengan pikir tentang bergabung-gabung. Yang penting rakyat Sabah harus bergabung untuk selamatkan Sabah ini. Boleh? Pasal apa kita masuk ke Semenanjung? Saya tidak mau sebenarnya. Tapi bila saya melihat rentetan perjuangan bumi Sabah semenjak mencapai kemerdekaan, tidak ada parti dari Semenanjung di Sabah tahun 60-an. Sekarang ini ada DAP, ada PKR, ada Amanah, ada PAS, ada UMNO. Kita bertanding, bukan hanya pejuang. Parti Sarawak pun mau masuk bertanding di Sabah. Kita berjuang di situ. Saya kempen di Johor. Ada rakan-rakan waktu itu DAP beritahu, buat apa masuk ke Semenanjung? Kacau. Oh, mereka datang ke Sabah tidak kacau. Kalau kita masuk ke Semenanjung, kacau. Where are we? Wake up, fellow Sabahan. Bangkit, sedar. It's no use. Tidak ada maknanya kita nampak dengan mata, kita dengar dengan telinga, kita cakap tempatan. Tapi tindakan amalan kita tidak berlandaskan perjuangan rakyat dan umat yang miskin. Yang perlukan pembelaan daripada kita selaku pimpinan yang ada di bumi ini. Saya tahu rintangan dia, cabaran dia. Saya maklumkan dengan rakan-rakan, come what may. Saya disuruh tidur dalam penjara. Saya tidak gentar dan takut dalam kehidupan saya untuk memperjuangkan umat di Sabah ini. Bagaimana kita lihat rentetan? JRS sudahlah bail out SIP. Oh, mereka katakan bahwa SIP sekarang SMJ Energy ada untung. Mana ada untung? Untung itu ialah SIP tanda tangan dengan Petronas. Saya bekas Menteri Keuangan, saya tahu. Hasil SIP kepada dari Petronas hampir 100 juta lebih. Saya tanya Menteri Keuangan. Hasil 100 juta lebih perjanjian SIP dengan Petronas. Lepas itu bagi dividen kononnya. Sabah Maju Jaya Energy bagi dividen 50 juta. 50 juta kau bagi kerajaan negeri, tapi mana yang lain itu? Itu yang saya harap tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Saya bangkit di Dewan Undangan Negeri. Kenapa tuduh kami? Saya tanya si Ajiji.
Kenapa tuduh kami? Yang kononnya yang keluar di video itu. Siapa yang cakap ini? Kalau benar, siapa yang cakap? YBGRS. Apa yang YBGRS cakap? Dia tuduh. Itu orang ambil duit. Dia yang menuduh. Mana ada kuasa saya untuk bagi arahan sama YB Sindumin? YB Kota Belut. Lepas itu keluar video yang lain. Oh, tidak cukup duit. Saya dibagi cuma 300 juta saja. Siapa yang menuduh? Siapa yang menerima duit? Dan ini yang kita minta supaya berwajib. Kalau benar atau tidak, bukan saya tuduh. Siasat. Jangan tidak siasat. Saya dituduh ambil duit konon 1,5 bilion. Disiasat 1 hari. Hari jadi saya, istri saya masak. 20 Oktober. Saya beritahu, saya boleh balik besok. Tidak boleh balik. Tidur saya di lantai. Pakai baju orange. Hari ini Najib, hari ini Mahyudin, hari ini Bung Mokhtar, hari ini berbagai pimpinan. Pakai necktie coat. Saya pakai t-shirt orange. Suruh tidur di lantai. Saya bagi tahu jasad. Datang rumah saya bongkar. Bilik pintu sana. Sekali tengok buka. Satu bilik itu penuh dengan bendera warisan. Istri saya kesian. Dia baca Quran sepanjang. Datang ke rumah. Saya beritahu buat apa kamu siasat di rumah saya ini. Kamu pergi bank. Siasat bank itu. Tanya bank. Saya beritahu ini bank saya sini. Kalau kamu jumpa 1 bilion beritahu dengan saya. Untuk bantu parti warisan ini. Mereka pun terkejut. No money in that account. Don't tell me 1 billion. Don't tell me that the money I hide in the jungle. Ini yang saya harap, tuan-tuan dan puan-puan. Bukan pembelaan yang kita nakkan. Cuma kita ingin melihat kemana kita nak bawa. Atas kegagalan JRS 4 tahun. Are we better off now under GRS 4 years that govern the state? Failed government. Kerajaan yang gagal. Besok kita perintah. The way forward. Kerajaan di bawah warisan. Kita akan tubuhkan balik Kementerian Pendidikan dan juga Kesihatan. Once we set up Kementerian Pendidikan, I want to make sure, saya akan pastikan setiap peruntukan berbilion di Kuala Lumpur belanjakan kepada sekolah-sekolah di Sabah. Jangan hanya di Semenanjung. Jangan hanya di Semenanjung. Kita ada hak juga. 4 bilion lebih. 47 bilion untuk kesihatan. Saya mau hospital di Long Pasir. Saya mau hospital di Kenau. Semua tempat yang ada diselaraskan untuk pastikan belanja duit jangan hanya di Kuala Lumpur. Belanja duit juga di Sabah. Pasal ini peruntukan belanjawan negeri negara Malaysia yang ada. Kita akan wujudkan. Masalah air. Bukan tidak boleh selesai. The way forward. Besok kita kerajaan. Dia ada 2 perkara mengatasi masalah air. 1 reservoir. 1 treatment plant. Kita kena takung air sejumlah yang besar di bumi Sabah ini. Sudah kita takung air, kita mesti ada reservoir supaya air itu boleh diminum bersih, sehat, treated water, drinkable water. 2 perkara yang penting. Tapi macam mana kita mau menunggu air? Hujan, banjir di Lido semalam, Kota Kinabalu. Air datang dari sungai, air datang dari hujan. Besok kita perintah, masalah elektrik, masalah air, kita akan wujudkan dam di Kinabatangan. Kita akan wujudkan dam di Segama, mana Siasaparan. Saya sudah beritahu, ada bukit, the mother of the river is there. Saya yakin kalau Kinabatangan dan juga Segama, river yang ada jauh baik daripada Bakun. Kita akan mengatasi masalah 1 bakaran air yang cukup.
Keduanya bakal elektrik yang cukup. Dan kita akan manfaatkan supaya kita bukan hanya keluarkan tenaga elektrik, bakalan air, bahkan juga nitrogen. Satu green energy yang baru untuk digunakan untuk kenderaan berbagai. Don't tell me we can't do it. If Sarawak can do it, we can do better than Sarawak. Bakun ada. Saya tidur di Bakun 1996. 95 waktu MP. 2 hari kami tidur. Tengok Bakun. Orang demonstrasi di situ. Tidak mau Bakun. Hari ini hasil Bakun ke Sarawak 7,2 bilion duit per year revenue for Sarawak. Dan saya yakin kita boleh mengatasi masalah air, masalah elektrik yang ada. Tapi bukan sekelip mata. Dia akan mengambil masa. Jangan cerita tentang 20 bulan kita jadi kerajaan. Mana kita mampu dalam masa yang begitu singkat. Ya. Dikacau oleh si Musa masuk mahkamah. Dikacau oleh Mahathir masuk bersatu. Kacau lagi komponen parti kita melompat. Kena COVID, we can't do any project. Semuanya lockdown. Oh, ini semua salah. Warisan. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang bermati sekalian. Ini di antara langkah yang kita akan laksanakan untuk pastikan supaya plan yang ada. Dan saya tahu masalah rakyat yang ada, food security tidak ada. Saya sudah kenal pasti dahulu masa saya kerajaan, kita kerajaan. Ada 50,000 ekar tanah di kawasan Kelabakan ini. Kelabakan ini satu tempat, is a volcanic soil. Tanah yang subur dari gunung berapi. Kalau kita tanam buah-buah, kita tanam sayur, mangganya, rambutannya, nangkanya cukup manis di Tawau ini. Ya. Di Tawau ini cukup manis. Dan ini kita pastikan besok kita kerajaan daripada kita bagi kepada syarikat-syarikat swasta tanah yang begitu luas, kita tanam untuk makanan, sayur-sayuran, bukan hanya untuk kegunaan rakyat di Sabah. Kita akan ekspor ke luar negara untuk dapat hasil bumi Sabah yang ada. Food security. Bukan tidak boleh. Saya sudah kenal pasti. Di Keningau, kita ternak lembu. Pasal apa? Makanan yang kita import ke Sabah. Hari ini saja. Hampir 6 bilion ringgit. Makanan apa yang kita import? Beras, daging, susu, berbagai. Di Keningau kita akan pastikan sudah ada di situ 5,000 ekar lembu yang ada. Sudah ada anak syarikat di Keningau. Hampir berapa ribu ekor lembu yang ada di situ. Dan kita akan memajukan, pastikan tambah baik penternakan daging di Keningau untuk bukan hanya kegunaan di Sabah, rakyat Sabah, dan kita akan ekspor ke tempat-tempat lain. Ya. We can do that. Jangan cerita the way forward. Kita bukan hanya cerita bahwa kita katakan ini masalah rakyat, tapi kita akan menjelaskan ada action plan dia. Kita sudah ada rangka. Kita sudah buat satu rancangan yang rapi untuk memastikan duit yang ada. Ya. Gunakan sebaik-baiknya. Tanah yang ada digunakan untuk kebaikan kita di bumi Sabah. Ya. Minyak. Saya sudah kaji secara mendalam. Kita jangan terlibat dengan hanya eksplorasi. Eksplorasi laut dalam, belanja duit beratus juta yang ada. Besok warisan perintah, kita akan wujudkan oil and gas service sector. Kita akan bangunkan supaya downstream ada pekerjaan anak-anak kita. Kita buat eksplorasi. Kita ada pernah buat eksplorasi. SIP dengan Indonesia. Menusi Petronas. Cost a lot of money. Tapi yang kerja berapa orang Sabah. Macam di Kimanis. Kimanis tempatnya cuma macam bus stop saja. Gas lalu. Tapi there's no downstream. Once we in the government, we want to make sure there should be downstream service industry for oil and gas in Sabah. We can do that. Don't tell me we can't do this. Ini yang saya berharap tuan-tuan dan puan-puan yang dimati sekalian.
untuk kita nakkan supaya perubahan berlaku. Saya tahu pilihan raya tidak lama lagi. Ya. Dalam kita memastikan supaya Sabah ini, anak Sabah, anak-anak kita, don't think of your race so much. Don't think of your religion. Kalau saya pikirkan bangsa saya masuk UMNO itu. Kalau saya pikirkan agama saya masuk PAS itu. Saya sayang bangsa saya. Saya sayang agama saya. Nobody can change my religion. Nobody can change my race. Tapi kita tidak dipikirkan itu. Saya ingat kalau saya masuk UMNO dong buka luas-luas. Itu projek banyak itu. Duit banyak itu. Tapi kita tidak ikut bangsa agama. Kita wujudkan warisan pada rakyat in Sabah. Saya berharap sungguh kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian. Hari ini beribu datang. More than 5,000. Lebih mengkali. Bukan kita ada cabutan tiket bertuah. Tidak ada duit bagi. Minyak pun tidak ada. Jangan cerita poket duitnya. Oh, di Kota Kinabalu dong anjurkan program sampai hadiahnya 1 kereta. Saya dipahamkan, tidak tahu betul ke tidak. That's why I'm so proud. Saya bangga dengan tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini yang penting kepada kita. Seperti yang saya nyatakan. Ya, pilihan raya kali ini. Pilihan raya kali ini di Sabah is the turning point to change the political landscape of Sabah. Pilihan raya kali ini cukup penting untuk anak-anak Sabah generasi yang akan datang. Jangan pikir pasal Labuan. Kami tidak banyak duit mau beli undi. Tapi kami ada semangat untuk berjuang untuk anak Sabah. For God's sake. This election is indeed very important for us. Jangan abaikan. Jangan jual masa depan anak-anak kita di bumi Sabah ini. Saya bimbang. Rentetan sejarah yang saya nyatakan. Dari Allahyarham Ayahanda Tun Mustafa. Allahyarham Ayahanda Tun Fuad Steven. Allahyarham Jia Sundang. Allahyarham bapa saya Tun Sekaran. Datuk Omar sini. Anak Tun Sekaran ini. Berjuang. Dengan harapan. Anak-anak kecil yang ada. Menitis air mata saya semalam. Bayangkan jam 10:30 malam. Saya minum dengan Datuk Daryl. Anak satu gadis pakai tudung lepas itu jual. Jual apa? Jual buah jambu. Jual apa? Jual sudah mangganya diputung-putung. Jam 10 malam. Anak ini menjual. Saya tanya, mana bapakmu? Tidak ada. Mamamu ini yang dong putung. Kau masih sekolah? Masih sekolah. Katanya. Can you imagine? It touches our heart. Sebagai seorang insan manusia. Saya berharap kepada rakan-rakan. Bangkitlah. Pilihan raya kali ini cukup penting untuk anak-anak kita. Jangan hanya pikir parti warisan. Jangan hanya pikir kita selaku mau jadi ketua menteri. Saya bukan gila, bukan bernafsu. Sudah ditawarkan saya timbalan Perdana Menteri. Wallahi wabillahi watallahi. Saya tidak mau sebut nama siapa yang datang pergi rumah saya.
tawarkan saya. Tapi itu bukan perjuangan. Pasal itu saya balik ke Sabah supaya bela anak-anak kita di Sabah ini. Kita bangkit. We can work with any party, tempatan yang ada. Tapi jangan jual masa depan anak-anak Sabah ini. Kita perlu pertahankan. Dan saya berharap kepada tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita berada di Tawau. Pasal itu kita anjurkan, saya mau supaya sekurang-kurangnya kita suburkan peniaga kecil yang ada di Tawau. Ada resort mereka, kita bantu sedikit sebanyak anak-anak kita yang ada. And this is what we want to do. Next round kita akan adakan di tempat-tempat lain. Untuk pastikan kita bangkit. Dan kita harus bangkit bersama, bukan oleh kerana agama. Bukan oleh kerana bangsa. If you can look after the cat in your house. Cucu saya main kucing di rumah. Kalau cucu saya boleh makankan kucing, why can't we work with other race, Chinese, KDM, Bugis, Dusun? They are all created by God. Insan manusia yang dicipta oleh Tuhan. Tidak kira bangsa dan agamanya. And why can't we unite under the roof of Parti Warisan? Saya yakin Parti Warisan dan pimpinan dia. Kita jenis pimpinan bukan pasal pocket. They cannot tempt us with jawatan. They cannot tempt us with money. We will fight for fellow Sabahan dalam pilihan raya kali ini. Jangan cakap saja hirup presiden. Manusia bukan diukur dengan cakapnya. Manusia cannot be judged by the words that they speak. Manusia tidak boleh diukur dengan janjinya. Tapi manusia akan diukur dengan amalan itu kebenaran dia. What you do in life is more important. Pasal itu bila kita kerajaan, saya haramkan kayu balak diekspor. Saya letak 2 pegawai SPRM di Jabatan Ketua Menteri, di Jabatan Menteri Kewangan. Saya nyatakan dengan menteri-menteri saya, kalau kamu mau projek, saya boleh bagi sign. Tapi antar surat dengan saya, minta projek, antar surat juga dengan saya, kamu letak jawatan menjadi kabinet. You are not there to enrich yourself. Help and service the people in Sabah. Change we must done. Boleh? Saya berharap kepada tuan-tuan dan puan-puan. Ya, saya sedara tahu bila saya melaungkan dan mengutarakan apa yang saya suarakan tadi. Berbagai keadaan mungkin anggapan bukan niat kita untuk nak memecah belah rakyat di negara ini. Cuma kami ingin membela rakyat tidak kira bangsa dan agamanya. Sekembali kita, saya berharap jalan dengan baik. Saya tahu jalan raya tidak baik. Belanjawan baru-baru ini, Kementerian Keuangan beratus juta duit yang ada. Saya tengok di Tawau sudah berapa kali kena tampal jalan raya di Tawau ini. Kenapa tidak guna duit untuk tampal kampung-kampung punya jalan? Kenapa jalan ini yang ditampal? Berapa kali kamu tampal bandar ini? Beratus juta duit yang ada. Besok kita perintah, kita akan rectify. Satu, pastikan rasuah. Bentras dia. Satu, ketirisan yang ada. Dan kita akan mendapatkan resources di peringkat bumi Sabah ini. Dan saya berharap tuan-tuan akan bersama-sama dengan pejuang-pejuang yang ada. Ya, untuk kita pastikan supaya masa depan anak-anak kita akan dapat kita atasi. Peluang pekerjaan, beasiswa. Kita akan restructure Yayasan Sabah. Sudah ada planning dia. Saya sudah maklumkan dengan timbalan Presiden, Datuk Darrell Laikin. Kita akan strukturkan Yayasan Sabah supaya mana-mana yang berhubung kait bukan hanya dengan mineral, bukan hanya dengan kayu kayan akan diurus takbir oleh Yayasan Sabah.
pasal dia foundation. Jadi ada cukainya. Yayasan Sabah kita akan perkayakan dan kita akan pastikan anak-anak kita sekolah bukan hanya di peringkat rendah, di peringkat menengah sampai ke universiti. Kita akan tajam mereka supaya tidak bergantung dengan ibu bapa mereka. Free school education yang ada. Apa artinya Yayasan Sabah hari ini? Kekayaan yang diilhamkan oleh Ramtun Mustafa untuk membela anak-anak. Membela apa yang ada. Berapa GLC di bawah Yayasan Sabah yang jatuh rugi yang ada. Kita akan urus tabir GLC. Dibentangkan oleh kerajaan GRS. GLC rugi. Berapa jumlah dia? Beratus juta GLC rugi. Kita akan lantik supaya setiap GLC Sabah akan diurus takbir oleh CEO yang ada pelaburan, yang ada pengalaman, yang ada pengetahuan dia untuk pastikan the GLCs run, manage to ensure that they are able to generate income and provide jobs yang ada. Dan kita pastikan setiap pelaburan perbelanjaan 6 bilion ke 7 bilion ke yang kita gunakan mesti ada return dia on investment. Jangan belanja 50 juta, berapa jumlah kerja yang kita create. 100 juta kau belanja, saya mau pastikan setiap juta duit yang kita gunakan akan ada peluang pekerjaan untuk anak-anak Sabah supaya mereka tidak boleh berhijrah ke luar negara. Pasal itu kita buat kilang minyak masak. There will be more to come. Insya-Allah, ya. The retail sector, negara jiran kita Kalimantan. Kita akan strukturkan Tawau ini sebagai satu bandar tarikan untuk mengeluarkan barangan-barangan dan kita akan ekspor ke Kalimantan, negara jiran kita, Indonesia ini. InsyaAllah. Ya. Ini di antara perkara yang saya harap kepada tuan-tuan akan menjadi kenyataan. It's not a promise. I've been in the government for many years. Sudah saya bekerja 30 tahun di federal government. 7 ministries we have managed. More than Anwar Ibrahim. More than Tun Mahathir. More than Mahyudin. Dari penerangan perumahan, jual ayam, jaga minyak, jaga telur. Macam-macam sudah. Takkan kita orang Sabah tidak boleh mentadbir bumi Sabah, tempat lahir kita ini. Don't tell me you can run better than us. We know how to manage as well. Saya berharap mandat ini akan menjadi kenyataan. Yang penting, membership drive. Ramaikan anak-anak muda. Ramaikan pengundi-pengundi yang ada. Jangan berpecah. Unite to take over the government. Unite, fight for the generations to come. Don't unite to become candidate. Don't unite just because the greed in your heart. Jangan bersatu oleh kerana nafsu. Jangan bersatu oleh kerana niat nak jadi YB. Tapi kita bersatu untuk membela rakyat Sabah dalam pilihan raya kali ini. Boleh? Sabah! Saya berharap kita akan mampu untuk menyelamatkan Sabah. Tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi. I don't know, I would not read my text. Satu lambar teks ini. But it doesn't come from this one. It's come from my heart. I know I've seen it. I've been in politics more than 30 years. We know what is happening. We know how to overcome this. But we can't do it alone. Kita tidak mampu untuk melaksanakannya. Tapi kalau rakyat Sabah, berbagai bangsa, berbagai agama, bangkit dalam pilihan raya kali ini, saya yakin landscape politik bukan hanya Sabah, negara Malaysia, change the landscape. We don't want the political culture from Peninsula to come to Sabah. We want the multiracial. We want all race to benefit in Sabah. Kita bangkit sebagai satu bangsa yang berpadu, yang bersatu dengan niat untuk membela umat yang ada. Selamatkan. Selamat. 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 Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini meresmikan Mesyuarat Agung Tahunan Parti Warisan 23
2024 dengan resminya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak. YB Justin. Where's YB Justin? Tuan rumah YB Saraparudin, the two YB have been working very hard. Tuan rumah kita YB Justin, YB Syarifuddin bertungkus lumus menjayakan usaha kita dan semua pihak yang telah membantu. Saya tahu we don't have much money, but when I look at this, it touches me. You know, it's not easy in life. Kita bukan banyak duit macam dorang GRS kalau anjurkan semua program. Tapi saya lihat pada hari ini rakan-rakan kita yang bertungkus lumus menjayakan, dan juga saya doakan kepada rakan-rakan yang balik ke kampung masing-masing, ada daripada Beluran, daripada pulau, dari Banggi. Ya, mudah-mudahan selamat, jaga keselamatan, kesehatan supaya balik dengan keluarga yang baik. Terima kasih banyak atas kehadiran semua pihak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sabah! 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 Selamatkan! 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 Dengan ini, rasmilah sudah Perhimpunan Agung Tahunan Parti Warisan kali ke-7. Itu dia ribuan terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal, Presiden Parti Warisan, di atas ucapan dasar ya, dan juga merasmikan kita punya Perhimpunan Agung Tahunan Parti Warisan kali ke-7. Kali ini julung kali diadakan di luar pantai barat Sabah di daerah Tawau ya. Baik, kita tidak membuang masa. Jadi ketika ini kita akan adakan satu sesi khas ya, yaitu sesi penyerahan cawangan untuk kemasukan ahli-ahli baharu ke dalam Parti Warisan. Untuk itu, hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal, Presiden Parti Warisan, dengan diiringi oleh Yang Berhormat Tuan Syarifuddin Hatta, Ahli Majlis Tertinggi, merangkap Ketua Bahagian Parti Warisan P191 Kalabakan. Dan juga Yang Berhormat Tuan Justin Wong, Ahli Majlis Tertinggi. Untuk ya, sesi penyerahan ini Presiden kita akan diiringi juga oleh Timbalan Presiden Yang Berhormat Datuk Darren Lai King dan juga Setia Usaha Agung Parti Warisan ya, untuk menerima penyerahan cawangan baru. Jadi ketika ini di atas pentas adalah penyerahan bagi cawangan dari P191 Kalabakan ya, etnik suku kaum Murut. Ya, saya difahamkan mereka memakai baju tradisi Murut untuk hadir ya, bagi tujuan penyerahan cawangan baharu, kemasukan ahli baru ke dalam Parti Warisan. Ya, untuk etnik Murut, Kalabakan kita ada 3 cawangan ya. 3 cawangan baharu. Ya, jadi untuk sesi serahan cawangan kita ada beberapa sesi serahan ya. Jadi mohon ambil tempat, kita ambil gambar. Yaitu dia sesi serahan cawangan baru daripada yang mewakili etnik suku kaum Murut ya, untuk bagian P191 Kalabakan. Seterusnya kita jemput serahan cawangan yang seterusnya daripada P190 Tawau pula
untuk naik ke atas pentas bagi serangan cawangan daripada P190 Tawau. Ya. Jadi kita minta Datuk Seri, Timbalan Presiden dan juga SUA untuk tetap berada di atas pentas ya. Kerana kita ada beberapa sesi serahan cawangan baru dan kemasukan ahli baru. Baik, seterusnya cawangan daripada P190 Tawau. Pedalaman rakyat bersatu, tiada jurang perpecahan, sahabatku tercinta, takkan pernah goyah, kami perjuangkan hingga akhir langkah. Bersatu kita di bumi tercinta, Sabah Merdeka, anugerah yang esa, warisan jiwa, teguh berdiri, demi rakyat perjuangan sejati. 7 tahun berdiri. Ya, terima kasih. Seterusnya kita jemput daripada cawangan Tawau, kita ada belia komuniti Cina. Ya, untuk naik ke atas pentas bagi serahan cawangan. Ya, belia komuniti Cina. 3 cawangan baru ya, belia komuniti Cina untuk P190 Tawau. Ya, yang merupakan pencadang daripada YB Tuan Justin Wong Yung Bin. Jadi kita minta semua tunggu QMC ya untuk naik ke atas pentas. Terima kasih ya. Kami akan queue kamu punya bahagian untuk naik ke atas pentas, okey? Terima kasih. Okay, seterusnya belia Cina daripada komuniti belia Cina P190 Tawau untuk naik ke atas pentas. Belia Cina P190 Tawau. Ya, kita bawa anak muda, the youngsters, the youth, untuk masuk sama-sama ke dalam parti warisan. Selamat datang kita ucapkan ke dalam parti warisan ya. Huan ying. Wah, kena selingan bahasa Cina kat lah. Ya, untuk komuniti belia Cina kita ada 3 penambahan cawangan baru ya. Terima kasih diucapkan kepada komuniti belia Cina P190 Tawau. Seterusnya kita menjemput penyerahan cawangan yang merupakan ketua cawangan merangkap AJK bahagian UMNO Tawau. 200 orang. Ya, 200 orang. Ketua cawangan merangkap AJK bahagian UMNO seramai 200 orang. Seterusnya kita teruskan dengan kemasukan juga ahli baru suku Murut seramai 30 orang. Kita mengalu-alukan dan kita ucapkan selamat datang ke dalam parti warisan. Seterusnya 3 cawangan GRS. Penyerahan 3
cawangan GRS yang terdiri daripada 86, 100 orang dan 72. Jadi jumlahnya nih tiga cawangan 258 kemasukan. Kita ucapkan selamat datang ke Pati Warisan. Seterusnya kita ada lagi ahli, kemasukan ahli baru 65, 80 dan 72. 3 juga cawangan. Ada ahli baru, kemasukan ahli baru. Langsung pakai baju. Sekali lagi kita ucapkan selamat datang ke Pati Warisan. Seterusnya, selain daripada kawasan P190 Tawau dan Kalabakan, kita jemput juga dari kawasan Sandakan. Kita jemput ketua bahagian Sandakan dahulu. Yang berhormat Tuan Kelvin Chong Ket Kyun. Turut sama. Untuk cawangan yang pertama, cawangan daripada parti DAP. Ketua cawangan ini adalah merupakan mantan PPM Tanjung Papat Sandakan, Encik Abdul Rashid bin Osman, seramai 260 orang. Ya, turut disaksikan bersama timbalan ketua bahagian Cik Alex Bong bagi sesi penyerahan cawangan ya. Cawangan Kampung Sim-Sim Sandakan. Baik, seterusnya, cawangan yang seterusnya adalah daripada ketua cawangan. Sebelum ni, ketua cawangan AMNO Batu 2 Darat P186 Sandakan, Encik Jalil bin Aili, membawa masuk 55 orang. Daripada cawangan AMNO Batu 2 Darat P186 Sandakan. Wah, macam ada simbolik nih. Ya, ready sudah si Angkol. Sekali lagi kita alu-alukan. Selamat datang ke Pati Warisan. Mantap, jadi kita buat laungan, boleh ya? Sabah! 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 Selamatkan! 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 Ya, terima kasih. Uncle, bajunya jangan dibuang, bawa balik bikin kain lap, masih boleh pakai. Jangan dibuang bang, ya, bawa balik bikin kain lap, bang, boleh kan?
Baik, mungkin kita boleh buat laungan juga warisan menang. Warisan menang, ya. Boleh ya, Sekali ya. sama-sama. Warisan! 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 Sabar! 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 Selamatkan! 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 Mantap! Dipuan, terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal, Presiden Parti Warisan. Ya, mohon semua jangan ke mana-mana sebab kita akan teruskan dengan mesyuarat agung tahunan kita ya, persidangan mesyuarat kita. Jadi perwakilan kena stay. Jangan ke mana-mana dahulu, kita akan teruskan. Ya, kita akan serahkan juga kepada pengerusi tetap kita, Tuan Pengerusi Tetap Paul kita, ya. Bond, ya, untuk mempengerusikan mesyuarat kita ya. Tapi sebelum itu kita akan beri laluan kepada ya, sebelum kita teruskan kepada mesyuarat, kita akan beri laluan sidang media selama beberapa minit dulu. Selepas itu kita akan teruskan masuk ke mesyuarat, persidangan mesyuarat. Ya, kita beri laluan sebentar untuk sidang media. Ya, jadi kita minta pihak media ambil tempat dulu selama beberapa minit saja. Jadi mohon jasa Perwakilan baik kena kepada stay, ya. semua untuk kita Perwakilan beri kena laluan stay. kepada sidang media ya. Mohon jasa baik kepada semua. Ya, sidang media